Lebih dahulu saya ingin menyatakan ucapan tahniah saya kepada kerajaan yang telah berjaya membuat rancangan pembangunan Malaysia yang ke-12 ini. Saya juga ingin ucap tahniah kepada timbalan-timbalan menteri yang begitu cekap membaca jawapan dan menjawab soalan. Saya percaya mereka ada masa depan yang cerah. Tuan Yang Dipertua, agak mudah bagi kita merancang, tetapi tidak sebegitu mudah untuk laksanakan perancangan. Yang pertamanya, apabila kita nak laksanakan rancangan kita perlu kepada wang. Apakah kita mempunyai wang yang cukup untuk rancangan ini? Kita tahu bahawa bagi tahun ini, kita telah belanja sebanyak 600 bilion ringgit. Sehingga kita diberitahu bahawa sudah tidak ada duit lagi. Yang tinggal cuma 38.5 juta untuk projek tertentu. Saya tak perlu namakan projek itu. Juga apabila kita nak bangunkan negara, kita perlu tahu cara untuk melaksanakan projek kita itu. Umpamanya, kita sedar tentang kemiskinan di kampung di luar bandar dan kita ingin memperkayakan mereka. Caranya tidaklah sebegitu mudah. Walaupun ada kerajaan yang berpendapat bahawa untuk mengatasi kemiskinan di luar bandar, yang perlu ialah ambil duit kerajaan dan bagi kepada mereka. Dengan itu mereka akan jadi kaya. Tetapi kerajaan akan backup. Itu bukan caranya. Banyak cara yang diperlukan dan kita perlu tahu bagaimana mengatasi masalah-masalah kemiskinan di luar bandar. Ada cara-cara tertentu. Tetapi pihak yang akan laksanakan mestilah tahu berkenaan dengan cara dan halangan yang akan dihadapi oleh pelaksana. Umpamanya di kawasan luar bandar terdapat ramai orang yang miskin yang memiliki tanah terlalu kecil untuk memperkayakan mereka. Mereka memiliki cuma 1 ataupun 2 ekar tanah dan ini tidak mencukupi untuk mereka mendapat pulangan yang terbaik. Tetapi untuk kita perkayakan mereka, kita perlu fikir dengan cara-cara yang lain. Saya dapati agak perasaan sifat agak negatif terhadap rancangan-rancangan baru untuk memperkayakan penduduk di luar bandar. Umpamanya, ada satu cadangan, iaitu kalau kita ternak udang galah di dalam sawah, kita boleh tambah pendapatan mereka. Tetapi sudah 3 tahun, pihak yang mencadang ini meminta daripada kerajaan sama ada mereka boleh laksanakan projek ini. Tetapi pihak yang berkuasa dalam kerajaan menyatakan bahawa udang galah ini bahaya kerana dia bukan udang galah kita. Dia udang galah Cina. Dan kalau kita ternak dia di sini, jadi banjir, dia masuk dalam sungai, dia akan makan semua ikan dalam sungai. Sebab itu kita tak boleh benar udang galah ini di Malaysia. Nak cuba pun tak dibenar. Sudah 3 tahun meminta berkali-kali dan mematuhi segala arahan daripada pihak berkenaan. Tetapi kita tak boleh ternak udang galah di Malaysia ini, walaupun udang galah ini dimakan oleh orang Cina dan tak siapa pun meninggal kerana memakan udang galah ini. Tetapi di sini
di Malaysia tak boleh. Orang Cina nak buat di Malaysia kerana di negara mereka musim sejuk tak boleh ternak. Mereka boleh datang ke Malaysia dan kawasan kita ini lebih baik untuk ternakan udang galah. Dan bermacam-macam lagi masalah. Umpamanya pemilik tanah di Malaysia ini, di luar bandar, sudah melalui 3 generasi, melalui Firaid. Tuan tanah sudah bertambah dengan begitu banyak dan kita tidak tahu di mana mereka berada. Dan mereka memiliki keping-keping tanah yang kecil-kecil belakang. Untuk melakukan apa-apa perubahan, kita perlu dapat kebenaran daripada mereka. Tetapi sukar bagi dapat kebenaran ini. Ini juga masalah. Sebab itu saya berkatakan bahawa walaupun kita buat perancangan yang baik, yang bertujuan cukup baik, tetapi kita hadapi banyak masalah dan kita perlu fikir tentang cara-cara mengatasi masalah-masalah seperti ini. Inilah sesuatu yang patut kita fikirkan apabila kita membuat perancangan. Membuat perancangan mudah, melaksana tidak begitu mudah. Di Malaysia ini sekarang ini kita dapati keadaan rule of law ini sudah berbeza. Sekarang ini kita dapati banyak orang yang didapati bersalah tetapi masih lagi terus menjadi wakil rakyat umpamanya, menasihat kerajaan bagaimana membelanjakan belanjawan kita. Dan tak ada tindakan yang ambil terhadap orang ini dan walaupun mereka boleh hadir dalam dewan ini dan buat ucapan yang panjang-panjang tetapi tak ada masa untuk menghadapi hakim di mahkamah. Jadi keadaan ini perlulah kita ambil ingatan bahawa yang diutamakan ialah ucapan di dewan dan bukan hukuman terhadap kesalahan. Tuan Yang betul, kita sekarang ini dalam zaman teknologi moden. Banyak sudah teknologi yang diperkenalkan yang boleh membantu kita laksanakan cadangan-cadangan kita. Tetapi nampak kita tidak menggunakan teknologi moden. Umpamanya dalam bidang pendidikan, kita masih bergantung kepada guru dalam bilik darjah menyampaikan ilmu. Tetapi zaman ini, kita punyai kebolehan untuk rakam segala ilmu ini. Dan kita boleh main berkali-kali. Bahkan kita boleh ada rakaman ini dimainkan di dalam bilik darjah. Dan guru darjah cuma memandu sahaja. Ini cara baru dan sudah beberapa syarikat memperkenalkan cara baru mengajar. Tetapi semua cara-cara ini ditolak dan kita masih lagi bergantung kepada guru dan kita juga berasa tidak senang kerana ada guru-guru yang tidak begitu cekap, terutama dalam mengajar bahasa Inggeris. Kita mencari-cari guru yang cekap dalam bahasa Inggeris, tetapi kita masih tidak dapat cukup bilang untuk guna mereka. Sebab itu saya mencadangkan supaya kita guna cara-cara baru ini. Saya sendiri dapat belajar banyak benda melalui YouTube. Dalam YouTube kita boleh belajar macam-macam pelajaran kerana disediakan dalam YouTube itu pengajaran yang cukup baik yang disampaikan oleh pakar. Sebab itu saya cadangkan supaya kita gunakan teknologi baru dalam mengajar anak-anak kita di sekolah. Teknologi lama iaitu dengan mengadakan seorang guru mengajar dalam bilik darjah tidak mencukupi lagi,
dan tidak sesuai dengan zaman ini. Kerana kita perlu acquire ataupun dapatkan lebih banyak ilmu daripada dahulu. Kalau dahulu ilmu yang sedikit sudah mencukupi. Tetapi sekarang ini kita perlu lebih banyak ilmu, terutama di zaman IT, di zaman artificial intelligence dan sebagainya. Kita perlu lebih banyak ilmu dalam bidang sains dan bidang teknologi. Selain daripada itu, dalam bidang pertanian juga ada peluang kita memperkenalkan cara-cara pertanian yang baru. Tetapi selagi luasan tanah itu kecil, kita tidak dapat menggunakan teknologi baru ini. Sebab itu kita perlu cari jalan supaya kita guna teknologi moden untuk meningkatkan pendapatan petani dengan menggunakan tanah mereka yang kecil itu. Ataupun kita boleh cantum tanah-tanah mereka supaya menjadi estate yang besar dan diurus secara profesional. Kita lihat di Malaysia ini, estate-estate yang besar begitu berjaya dan mereka memang pun mendapat keuntungan yang lebih. Tetapi penduduk di kampung dengan tanah yang begitu kecil, sehingga dahulu kala pun mereka menjadi orang yang miskin, yang memerlukan kepada subsidi sepanjang masa. Sebab itu saya ingin cadangkan supaya kerajaan mempunyai pemikiran lebih terbuka kepada teknologi moden. Kerana selagi kita paksa petani tanam padi dalam sebidang tanah seluas sekangkang kata orang, mereka tidak dapat mengatasi masalah kemiskinan di kampung-kampung. Bahkan ada cara-cara baru, termasuk yang saya sebutkan tadi, ternakan udang galah, ternakan ikan. Kita boleh tanam sayur, boleh tanam buah-buahan, dan bukan saja terhad kepada menanam padi di sawah padi. Kita perlu ada mixed farming, campuran pertanian yang bercampur sebelum kita dapat mengatasi masalah kemiskinan yang terdapat di kampung-kampung. Dan yang betul, saya berasa amat gembira dengan kejayaan kerajaan dalam menangani COVID-19 ini. Apabila saja kerajaan menubuh satu badan dan membentukkan kepimpinan badan itu, dengan serta-merta bilangan kes baru mengurang. Daripada 25,000 satu hari, kita sudah sampai kepada 10,000 satu hari. Jadi saya percaya kita akan dapat mengatasi masalah wabak ini dalam jangka masa yang tidak panjang. Dan dengan itu kita dapat pulihkan balik ekonomi negara kita. Tetapi ekonomi baru ini tidak seperti ekonomi yang lama. Karena ekonomi baru ini bergantung kepada ilmu, knowledge. Knowledge itu utamanya dengan menggunakan digitalization, artificial intelligence dan sebagainya. Sebab itu pengajaran di sekolah dan di universiti perlu ditumpukan kepada teknologi moden dan ilmu moden ini. Kalau tidak, kita akan ketinggalan dan kemiskinan tidak dapat diatasi. Saya baca dalam akhbar, saya tak baca ucapan daripada menteri, saya baca dalam akhbar, kononnya custom kehilangan wang yang banyak, lebih daripada 200 juta. Dan ini bukan perkara baru. Tiap-tiap tahun inilah laporannya. Ya, seolah-olah kita tidak dapat mengatasi masalah ini sampai bila-bila. Tetapi saya yakin kalau sistem audit diperkemaskan, perkara ini tidak akan berlaku.
Kerana dalam urusan custom, mereka tidak dapat periksa semua barangan yang masuk ke dalam negara. Mereka terpaksa guna random check. Dan random check bermakna ramailah yang tidak diperiksa sama sekali. Yang Mohd, saya bagi lagi 3 minit ya. Boleh? Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, saya berpendapat bahawa sekali lagi teknologi baru perlu dipergunakan. Kita hidup dalam zaman teknologi, kita lihat bagaimana teknologi memberi banyak kemudahan kepada kita, tetapi kita tidak menggunakan teknologi. Ini adalah perkara yang penting dan saya berpendapat bahawa kadang-kadang kalau kita mempunyai internal audit saja, audit oleh kerajaan saja tidak memadai. Ada kalanya kita perlu dapat swasta, audit swasta untuk second audit kepada akaun-akaun yang disimpan oleh jabatan-jabatan kerajaan. Bukanlah kita nak bagi peluang kepada kontrak-kontrak kepada mereka, tetapi di antara kehilangan wang yang banyak dengan membelanja wang itu untuk menyelamatkan wang kita, saya fikir kita patut pilih untuk menyelamatkan wang kita walaupun dengan cara kita membelanjakan wang untuk dapat pakar-pakar yang akan tentukan segala yang diuruskan itu berjalan dengan baik. Tuan Yang Bertuah, saya ucap tahniah sekali lagi kepada kerajaan kerana memperkenalkan rancangan Malaysia ke-12 ini. Saya berdoa mereka akan mempunyai, kerajaan akan mempunyai cukup wang dan cukup niat untuk melaksanakan rancangan ini. InsyaAllah kalau kita teruskan rancangan ini dengan baik dan mencari cara-cara yang berkesan, kita akan mencapaikan kejayaan dalam pelaksanaan rancangan ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, merancang itu mudah, tetapi melaksana itu tidak sebegitu mudah. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya.